إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kita akan sambung balik bacaan kitab Talbisu Iblis, tipu daya ataupun belitan iblis. Kita masih lagi dalam bab ataupun dalam topik tipu daya iblis dalam perkara berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kita dah sentuh dalam kuliah yang lepas sedikit sebanyak apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Bagi yang ada kitab, dia boleh tengok dalam bab penipuan iblis kepada ahlul ibadah, ahli ibadat. Dia topik di bawah tajuk besar itu. Zikru talbisihi 'alal amirin bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar. Menyebut tentang belitan ataupun tipu daya iblis ke atas al-amirin bil ma'ruf. Al-amirin bil ma'ruf, orang yang menyuruh kepada kebaikan, wan nahi 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah daripada perbuatan mungkar. Apa yang cuba disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, orang yang sedang melakukan kebaikan, orang yang sedang melakukan perintah Allah, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, termasuk daripada menunaikan perintah Allah. Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran dalam banyak tempat menyebut tentang wajibnya seseorang Muslim itu melakukan al-amru bil ma'ruf. Antaranya ayat yang masyhur, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menyuruh, untuk mengarahkan manusia melakukan kebaikan ma'ruf dan mencegah daripada melakukan perkara yang mungkar. Sebab itu salah satu daripada tanggungjawab, benda yang wajib, mengikut
kadar kemampuan kita adalah mencegah benda yang haram dan menyuruh benda yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kita bertanggungjawab, memegang amanah, dan kita akan disoal tentang orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Salah satu daripada perkara yang wajib, yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman, adalah menyuruh orang-orang yang berada di bawahnya melakukan kebaikan. Dalam masa yang sama, dia kena menegakkan an-nahyu anil munkar, mencegah daripada melakukan kejahatan. Dia mesti berlaku seiring. Dalam kita duk buat benda baik ini pun, kata Al-Hafidh Ibnul Jauzi, kita masih lagi tidak terlepas daripada belitan iblis. Maknanya dalam keadaan kita nak suruh orang buat baik tu, kadang-kadang kita terperangkap dalam suruhan syaitan. Sebab itu salah satu daripada fitnah yang disebut oleh Nabi, akan berlaku di akhir zaman, sesuatu yang sunnah akan kelihatan bid'ah, dan sesuatu yang dianggap bid'ah atau dihukum sebagai bid'ah, dia akan dianggap dan diambil sebagai sunnah. Orang yang melakukan kebaikan dianggap orang yang melakukan kejahatan. Orang yang amanah akan dianggap sebagai orang yang khianat, dan orang yang khianat akan diangkat sebagai orang yang amanah. Kan? Kebenaran dengan kesalahan ni, benda yang tak betul dengan benda yang betul ni bercampur, sehingga manusia tak boleh kenal, sehingga berlaku kesilapan, menyuruh perkara yang salah, menghalang perkara yang benar, bertolong-tolongan dalam perkara maksiat, dan kita berpecah dalam perkara yang baik. Di antara apa yang disebut oleh Ibnul Jauzi dalam bab ini, dan kita akan baca apa yang disebut oleh beliau secara mudah. Secara mudahnya beliau cerita apa yang ada dalam bab ini. Dia kata apa? Wahum kismani, alimun wa jahilun. Dia kata orang yang suruh buat baik ni, orang yang suruh buat baik ni, cegah benda yang mungkar ni, dia ada dua kategori. Yang melakukan perkara al-amru bil ma'ruf, suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat ni, dia ada dua jenis. Qismani. Satu, siapa dia? Alimun, orang yang ada ilmu, orang alim, orang yang layak. Ni pun setan boleh mainkan dia. Yang kedua, jahilun, orang yang jahil. Yang ni lagi mudah lah. Maknanya ada orang yang layak, dia suruh buat benda yang baik, tapi dalam dia suruh tu pun dia tergelincir dengan tipu daya iblis. Sekali kita tengok apa maksud Ibnul Jauzi. Orang jahil ni lagi mudah lah, kan? Fadukhulu iblis ala al-alim min at-tariqain. Kata dia, kata Ibnul Jauzi, fadukhulu iblis ala al-alim, syaitan, iblis masuk menipu orang alim yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min tariqain, dengan dua jalan. Macam mana orang yang ada ilmu, orang yang ada kredibiliti, orang yang ada kelayakan, orang alim yang melakukan al-amru bil ma'ruf boleh ditipu oleh syaitan, boleh dibelik atau diperangkap oleh syaitan. Kata Ibnul Jauzi, min tariqain, dengan dua cara. Dengan dua cara. Pasal itu tuan-tuan, kita jangan anggap orang yang berilmu tu selamat.
Orang yang tahu tu selamat. Kan? Sebab kadang-kadang penipuan iblis ni, yang dikatakan dengan talbisu iblis ni, belitan iblis ni, kita tak sedar. Sebab apa kita kata macam tu? Orang alim pun boleh ditipu. Tak perlu kepada orang alim pun sebenarnya. Hatta kan Nabi Adam alaihi salam yang duduk dalam syurga terpelanting keluar kerana belitan iblis. Adam bukan ulama, Nabi. Yang Allah cipta Nabi Adam dengan tangan dia. Kemudian Allah tiup roh masuk. Makhluk yang pertama yang Allah cipta, manusia yang pertama yang berada dalam syurga, boleh diperdayakan oleh iblis, apatah lagi manusia biasa macam kita. Pasal tu kalau kita tengok orang alim, ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, syekh, tok-tok guru, tertipu, terpedaya, tersilap, terperangkap, tergelincir, tersasul. Dia bukanlah perkara yang pelik. Benda tu boleh berlaku. Kan? Apakah dua jalan yang digunakan oleh syaitan? Apa dia? At-tariqul awwal at-tazyin bizalik wa talabu adh-dhikr wal-ujub bidhalika al-fi'l. Dia kata cara yang pertama syaitan masuk memperdayakan orang alim yang buat kerja al-amru bil ma'ruf, yang ceramah, yang orang kata baguslah, adalah dengan dia mencampakkan di dalam hati orang alim tersebut apa dia? Talabudz dzikr wal ujub. Dia rasa ta'ajjub, dia rasa bangga dengan amalan dia, dan dia mengharapkan pujian orang. Dan dia rasa apa? Syaitan hiaskan pekerjaan dia itu sehingga dia rasa dia bagus. Dia perasan bagus. Kan? Sebab itu kadang-kadang orang yang suruh kepada manusia kebaikan ini, dia kadang-kadang terlupa untuk muhasabah diri dia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mencela ahlul kitab, ata'muruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allah bertanya kepada ahlul kitab, ulama daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Allah kata ata'muruna an-nas, kamu menyuruh manusia, kamu menyeru manusia bil birr, melakukan kebaikan. Satu sudut kamu bagus, tetapi dalam kamu menyuruh kebaikan itu, wa tansawna anfusakum, kamu lupa kepada diri-diri kamu. Sebab kadang-kadang ni bila kita suruh orang buat baik, di antara benda yang payah kita nak halang ni, merasa diri kita baik daripada orang yang kita kata. Kan? Sebagaimana kalau tuan-tuan pernah baca dalam hadis apa? Riwayat Bukhari, orang yang melakukan kebaikan menghukum orang yang melakukan kejahatan mendahului keputusan Tuhan. Kan? Kita kadang-kadang main masjid ni, bila berjumpa dengan orang yang kurang main masjid ni, kita akan rasa perasan bagus lebih, sehingga timbulnya perasaan sombong. Kan? Walaupun kita tak kata dengan jelas, tapi dengan pakaian kita, dengan amalan kita, sehingga kita memandang orang dengan pandangan double standard, dengan pandangan kotor, dengan pandangan mereka ini termasuk daripada orang-orang yang berdosa.
Dan kata orang Indonesia apa? Kita merasa sok suci. Kita merasa kita ni suci. Perasaan bagus kan? Sebab itu di antara bukti dia apa? Kebanyakan ulama dan ustaz-ustaz yang kita tengok hari ini pantang ditegur. Termasuk tu imam. Tak boleh tegur. Pasal apa? Perasaan bagus. Kita kata yang ni tak kena dengan sunnah. Dia kata hang berapa hari semayang. Ini talbisu iblis. Bila kita katakan hadis yang dia baca tu palsu, kita tegur kesilapan tok guru dia, kita tegur kesilapan ustaz dia. Bila sampai pada ustaz tu, ini semua dengki ni, ini semua ada agenda ni semua nak menjatuhkan maruah saya ni. Orang tak kacau peribadi hang, orang tak ada masalah dengan peribadi hang. Cuma yang masalahnya apabila hang menyebarkan hadis palsu, yang orang kritik tu hadis yang hang baca. Orang tak kritik pun muka hang, orang tak kritik pun diri hang, orang tak kritik pun baju hang. Cuma perkataan yang hang sandarkan kepada Nabi, perkataan itu palsu dan tanggungjawab orang yang tahu untuk menegur. Tapi oleh kerana ego, oleh kerana berada dalam satu kedudukan yang rasa bagus, dia tak boleh terima, tak tarik balik. Ini masalah tuan-tuan. Bila kita rasa kita bagus, kita tak boleh terima teguran. Mai mana perasaan bagus tu? Mai daripada amalan yang kita buat. Kalau orang tak ada amalan, dia takkan berlagak. Yang nak berlagak ni orang yang buat amalan. Orang tak ada amalan, dia nak belagak apa? Orang yang nak belagak ni orang ada duit. Sebab itu penyakit ni dia serang orang yang baik, orang yang beramal. Sombong, takabur. Dan ini cara syaitan. Cara syaitan. Kemudian Ibnul Jauzi bawa satu riwayat. Dia bawa satu riwayat yang boleh kita baca. Mari kita tengok. Ruwina bi isnadin an Ahmad bin Abil Hawari qal sami'tu Aba Salman yaqul sami'tu Aba Ja'far al-Mansur yabki fi khutbatihi yawm al-jumu'ah fastaqbalani al-ghadab wa hadaratni niyyatan an aqum fa'a'idhahu bima a'rif min fi'lihi idha nadhal. Cerita ni berlaku kepada satu orang nama Abu Salman. Abu Salman ni dia kata sami'tu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ni khalifah. Abu Ja'far al-Mansur. Dia kata Abu Ja'far al-Mansur tengah-tengah duk baca khutbah, dia menangis. Ya beki, dia teriak. Dia menangis. Kemudian Abu Salman ni rasa dia ni buat-buat, berlakon, dia marah, dia nak pergi tegur Abu Ja'far al-Mansur. Tapi dia rasa masa dia nak tegur tu dalam keadaan orang ramai, dalam keadaan manusia duk ada, pasal khutbah depan orang hari Jumaat. Dia kata satgi kalau aku mangkit pergi duk tegur dia ni, mangkit duk pergi perbetul dia ni, aku akan perasan kata aku bagus. Dia bimbang. Dia bimbang kan? Fakarihtu an aquma ila khalifah fa'a'idhahu wan nas julusun yarmaqunani bi ibsarihim faya'rida li tazayyun. Dia kata kalau aku bangkit pergi kat Abu Ja'far, aku pergi tegur dia, manusia julusun duduk tengok perbuatan aku, akan timbul satu perasaan aku ni bagus, aku ni kemah, pasal aku boleh pergi tegur. Pergi tegur beradak kan? Mangkit-mangkit pergi duk kata, satgi orang mesti, uish, dia ni sabar ni. Dia kata aku benci berlaku perkara tersebut kepada diri aku. Tu dia kata kan? Kemudian apa yang berlaku? Fajalastu wasakat. Aku pun tak jadi, aku pun duduk, aku sengah. Sekali ada peluang yang aku rasa boleh aku pergi tegur, aku pergi tegur. Tapi kalau aku mangkit lah, aku tak
boleh jamin aku selamat daripada riak. Kan? Kita kalau boleh buat depan orang ni kira kemah kan? Kadang-kadang nak tunjuk yang lebih kan? Setengah-setengah manusia ni tak ada orang, dia tak tahu mana sangat. Tapi bila ada orang tu, bila ada orang tu kan? Tapi kita kadang-kadang kena beza juga. Dalam hadis ada amalan yang kita boleh buat depan orang. Sebab itu tuan-tuan, persoalan buat depan orang ni nak jatuh hukum riak bukan kita. Kan? Sebab dalam riwayat Muslim ada satu orang laki-laki dia bagi sedekah depan khalayak ramai, depan orang ramai. Dan Nabi tak kata apa, bahkan Nabi puji dia. Nabi kata man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Nabi puji dia. Sebab itu persoalan dalaman hati, isu riak, ta'ajjub, takabbur, isu antara hamba dengan Tuhan. Pasal itu dia ni bila dia nak mangkit Abu Salman ni, bila dia nak mangkit pi Abu Ja'far, dia sedang bermonolog. Monolog ni dia bercakap seorang-seorang. Dia bercakap dengan diri dia. Dia kata sekali kalau aku mangkit, tak ada siapa pun kata dekat dia. Tak ada siapa pun tegur dia. Tetapi dia sedang berperang dengan diri dia. Dia kata kalau aku mangkit sekali, mungkin tindakan aku itu akan terkena riak kerana aku bercakap di hadapan orang menegur khalifah. Tapi orang lain tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam kita ada kaedah nahnu nahkum bi zawahir. Apa yang orang buat kita pegang yang kita nampak. Niat dia, urusan dalaman dia kita serah kepada Tuhan. Bukanlah makna kita tak boleh buat depan orang. Ada benda kita boleh buat depan orang. Al-Imam Ibnul Qudamah sebut dalam Minhajul Qasidin, dia kata apa? Dia kata kadang-kadang ada manusia dia tak sembahyang tahajud di rumah, tapi bila kita buat program, buat di masjid, dia mari salat. Adakah dia riak? Adakah dia berlakon? Adakah dia nak tunjuk baik? Tak. Mungkin. Kita tak tahu. Tapi Ibnu Qudamah kata mungkin suasana itu menggerakkan hati dia untuk bangun. Kita kadang-kadang pi program, pi kerusus. Di rumah kita tak pernah mangkit sembahyang subuh pun. Tapi pi kerusuh ada tentatif pukul 3 kena qiyamul lail. Kan? Mungkin suasana di rumah tu tak membantu. Pernah kita bangkit, kita tengok kawan kita bangkit, ada suasana tu, mungkin kerana terpaksa. Semua tu dinilai oleh Tuhan. Tapi kita tak boleh argue, kita kata hang di rumah mangkit lah. Tak mangkit. Kalau di rumah pun tak mangkit, hang tak payah mangkit lah. Kita tak boleh guna alasan tu. Hang dah buat di rumah? Tak buat. Ni yang hang di rumah pun tak buat, lang kerusuh nak buat. Baik tak payah duk buat langsung. Tak betul. Kan? Ini benda-benda yang kadang-kadang kita sahaja yang tahu. Persoalan dalaman ni kita dengan Tuhan. Kan? Tapi kalau kita rasakan tindakan kita tu, kita rasa, bukan orang lain rasa, kita rasa tindakan kita, amalan kita itu boleh membuka ruang untuk kita riak, kita berhenti ya. Kita berhenti. Orang lain tak tahu. Orang lain tak boleh hukum kita. Depa tak tahu dan depa tak boleh judge, nilai kita. Tapi kalau kita rasa, kan, benda tu boleh menyebabkan kita nak sombong, nak riak, kita berhenti. Pasal niat ni satu benda yang susah kita nak didik. Okey. At-tariqul thani, cara yang pertama dia menimbulkan rasa riak lah pada orang yang suruh orang buat baik ni. Kan, dia suruh orang buat baik ni, dia timbulkan rasa riak. Okey, nampak? Al-ghadab lin-nafs wa rubbama kana ibtida'an wa rubbama 'arada fi halati al-amru bil ma'ruf li ajalin ma yulqa bihi al-munkar min al-ihanah fatasiru khusumah li nafsihi kama qala Umar Abdul Aziz kama qala Umar bin Abdul Aziz li rajulin laula anni ghadban la'aqibatuk. Dia kata yang kedua, orang yang alim kadang-kadang
tertipu atau tersilap, tersasar apabila melakukan perkara tersebut berdasarkan kepada emosi dia. Dia bukan buat kerana ilmu, tapi dia buat mungkin kerana perasaan dia. Mungkin kerana dia marah, mungkin kerana dia benci kawan tu, kan? Jadi dia gunakan peluang tu untuk maki kawan tu, kan? Macam ada satu video, dia kena sama dengan polis, dia ceramah dia tu maki polis lah. Dia mungkin kena saman, mungkin dia buat silap kan, polis saman dia. Saya bukanlah nak puji, tapi saya satu kes baru balik dari satu masjid, saya tak bawa beg duit pun, topi pun tak pakai jubah kan? Lalu JPJ, lalu Ustaz jalan, tengok, pasal tu saya tak pernah maki. Tapi kau ni mungkin kena saman, dia kena maki. Tuan-tuan kalau tak ada apa pakai jubah, InsyaAllah rahmat lah. Tapi dia ni maki. Mungkin dia maki tu bukan kerana Allah dah, tetapi dia maki tu kerana perasaan dia, kerana marah dia, kerana benci dia. Sebab itu tuan-tuan, dia bawa perkataan Umar Abdul Aziz, Ibnul Jauzi bawa perkataan Umar Abdul Aziz. Dia kata dekat satu orang lelaki, dia rajulin, Umar Abdul Aziz kata pada lelaki itu, dia kata apa? Laula anni ghadban, kalaulah tak kerana aku marah dekat hang, aku akan hukum hang. Umar Abdul Aziz kata, kalaulah la ni aku tak marah dekat hang, aku akan hukum. Tapi aku tak hukum hang kerana aku dipengaruhi oleh perasaan marah. Tuan-tuan tengok, nampak? Umar Abdul Aziz tak hukum lelaki itu kerana keadaan dia ketika itu tak bersikap rasional. Dia tak rasional, dia tak normal, dia dipengaruhi oleh marah. Sebab itu Nabi kata hakim ni, Nabi kata hakim ni ada dua, qadi, qadiyan. Hakim ni ada dua, qadi fil jannah wa qadi fil nar. Ada hakim yang masuk dalam syurga dan ada hakim yang masuk dalam neraka. Nabi sebut. Kemudian Nabi cerita sifat hakim yang masuk dalam syurga tu, dia tahu kebenaran dan dia berhukum dengan kebenaran. Tapi hakim yang finnar, yang duduk dalam neraka tu, kata Nabi, dia menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada perasaan dia, sentimen. Maknanya penilaian dia, keputusan dia, keadilan yang dia putuskan itu bukan berasaskan fakta, tetapi berasaskan kepada sentimen dan emosi. Fahuwa finnar. Nabi kata orang macam ni dia dalam neraka. Lepas itu tuan-tuan, kalau kita ada kepentingan dalam satu-satu bab, kita hendaklah berkecuali dalam perkara tersebut. Ini berlaku kepada Nabi, berlaku kepada Nabi. Jadi kat Nabi, apabila Nabi jatuhkan hukuman pada satu orang wanita untuk dipotong tangan dia kerana mencuri, kaum kabilah wanita tersebut bertemu dengan Usamah bin Zaid, kerana Usamah bin Zaid ni dekat dengan Nabi, ada hubungan dengan Nabi. Mereka minta supaya Usamah bercakap kepada Nabi untuk mengurangkan hukuman tu, tak jadi potong, mungkin tukar pergi denda ke apa ke. Usamah pergi bercakap, dan mereka cari pun, mereka cari orang yang ada kerabat, kena-mengena dengan Nabi. Apabila Usamah keluarkan kata-kata minta supaya diubah hukuman yang dibuat oleh Nabi, mungkin kerana Nabi dengar cakap dia, atau mungkin dia dekat dengan Nabi, mungkin Nabi pertimbang permohonan dia, apa yang berlaku? Berubah muka Nabi, marah.
Dan keluarlah kata-kata yang masyhur yang menunjukkan bahawa setiap keputusan itu tak boleh dipengaruhi oleh perasaan, kekeluargaan ataupun hubungan. Tak boleh. Nabi kata apa? Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu aydiyaha. Usamah bila dia bagi tahu supaya minta kurang hukuman, Nabi jawab balik, kalaulah Fatimah binti Muhammad yang mencuri, Muhammad ini akan kerat tangan dia. Menunjukkan bahawa keputusan tak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak ada kena-mengena dengan kes. Sebab itu kadang-kadang mungkin orang tu dia tak, orang kata apa, dia orang, kesalahan itu dilakukan oleh dua orang yang sama. Kesalahan yang sama dilakukan oleh dua orang. Tetapi si A ni kita diamkan. Dia melakukan perkara haram, tapi kita diamkan. Kerana apa? Kerana hubungan kita dengan dia. Tetapi apabila kesalahan yang sama dilakukan oleh si B yang kebetulan musuh kita, maka ketika itu kita membaca dalil-dalil untuk menghentam si B. Kerana apa? Kerana sentimen, tapi bukan kerana adil. Pasal itu tuan-tuan, benda-benda macam ni kita nak kena ambil. Sebab itu Al-Imam Al-Zahabi, Al-Hafidh Al-Zahabi, disebut satu perkataan. Dia ni ulama' jarh wa ta'dil, ulama' yang duk kritik kau ni baik ke, kau ni apa semua kan. Dia kata apa? Dia kata kalamul aqran. Ni tuan-tuan boleh pegang, walaupun tuan-tuan tak nilai rawi hadis, tapi tuan-tuan boleh guna dalam hidup tuan-tuan. Apa dia? Zahabi kata apa? Zahabi ni terkenal sebagai ulama' hadis yang paling adil dalam menilai. Kira dia punya penilaian tu seimbang. Dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala, dia akan cerita baik kawan tu, tapi dalam masa yang sama kalau kawan tu tak betul, dia akan sebut manhaj mu'tadil. Mu'tadil, seimbang. Tak boleh kalau dia kena pok kita baik semua. Dia kata apa? Kalamul aqran. Kalamul aqran. Kata-kata satu orang pada satu orang, penilaian satu orang ke atas orang lain, sekiranya kawan yang kata tu aqran ni bersaing lah, maknanya ada perselisihan lah, tak ada lah sikit, tak apa nak kena kan, yutwa, lipat, kita lipat, wala yurwa, kita tak akan cerita, tak ambil. Katalah si A ni ada masalah peribadi dengan si B, kita pergi tanya apa pandangan hang pada si B, dia ni tak guna. Imam Zahabi kata kata-kata si A ke atas si B kita tak pakai, pasal si A ada personal problem dengan si B. Okey, ada faham? Pasal tu bila nak tanya tentang Tok Imam, tak boleh tanya Imam satu, tanya Tok Bilal, pasal mereka bersaing macam Tok Imam tu. Tok Imam satu, kita tanya macam mana Tok Imam dua boleh kita nak lentik jadi pengusi. Tok Imam satu ni kita tak boleh pakai perkataan dia pasal dia sedang bersaing. Dia akan kata apa? Imam dua mengaji bagus, baca pun elok, tapi tang sifat huruf tu ada sikit kurang. Dia akan kritik, dia tidak akan adil. Sebab itu Zahabi kata orang yang ada persaingan, ada masalah peribadi, tak layak untuk menilai orang yang dia ada problem dengan kawan tu. Ini benda yang kita boleh ambil apply dalam hidup kita, kan? Dan tuan-tuan pun, kalau orang mai tanya kat tuan-tuan tentang orang yang tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan tak payah duk komen. Dia tak pergi tanya orang lain, aku bukan orang yang layak untuk bercakap tentang dia. Ini sikap yang sepatutnya ada, insaf.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Quran kata janganlah kerana kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Buat bagi adil. Tapi kalau gamak kita tak boleh adil, kita tak payah kan? Tak payah. Okey. Kemudian kita masuk, itu cara yang kedua. Yang pertama mungkin dia ada ilmu, tapi dia tak boleh nak kontrol dia punya perasaan ataupun emosi dia. Tak boleh kan. Sama-sama ustaz. Dia tuan-tuan, penyakit yang ada dalam kalangan manusia ni yang bahaya, dengki lah. Dan dengki ni ulama kata dia hanya muncul sesama grup tu. Orang yang menega dia akan dengki sama-sama orang menega. Orang agama dia akan dengki sama-sama orang agama. Dengki ni hanya akan ada muncul dalam bidang lapangan yang sama. Kan? Maknanya ustaz dia akan dengki dengan ustaz juga. Dia tak akan dengki dengan driver teksi. Kan? Pasal tu kalau nak kata pun dia akan kata, boleh pergi mengaji dengan ustaz tu? Mengaji dengan saya sudahlah. Tak boleh pakai. Dia mesti dia kena bagi hujah. Pasal apa tak boleh? Kalau tak boleh, tak boleh pakai. Pasal kalau kita tanya kawan urut, boleh pergi mengaji dengan dia? Payahlah cakap. Kalau ada orang lain, pergi orang lain. Tak boleh. Pasal dia persaingan. Macam kedai makan, kita pergi dia tutup. Kita tanya, kedai sebelah sedap. Dia tutup dah, kita nak pergi kedai dia. Kita tanya kedai sebelah, tanya dekat dia. Dia akan kata apa? Nak pergi makan tu boleh tapi ikut saat ni menyesal. Dia kata kalau hang tak duduk kat aku, kat dia pun jangan. Pasal tu penilaian sesama pihak ni tak boleh diguna pakai. Orang alim pun kadang-kadang dia tertipu dengan sentimen, sentimen. Okey. Sebab itu kalau tuan-tuan baca kisah Al-Imamul Bukhari dengan tok guru dia Al-Imamuz Zuhli. Tok guru pada Bukhari Az-Zuhli selisih dengan Bukhari. Pasal apa? Pasal ramai pergi mengaji kat Bukhari, korang pergi mengaji kat dia. Dia kecil hati. Orang pergi kat Bukhari tak mai kat dia. Tenyeh rapat. Sehingga Bukhari keluar daripada kampung tu. Kan? Zuhli ni bukan calang-calang orang, imam besar. Tapi Bukhari adil. Bila dia tulis guru dia, dia memasukkan Al-Imam Zuhli dalam senarai guru dia. Tu adil. Walaupun tok guru dia tenyeh dia, tok guru dia kata, sebab dia tahu tok guru dia kata tu ada sentimen, faktor luaran yang mempengaruhi tok guru dia. Bukan senang nak jadi orang yang adil. Orang yang adil. Okey. Seterusnya, fa amma idza kana al-amru bil ma'ruf jahilan li'annahu rubbama naha an shay'in jaiz bil ijma' wa rubbama ankara ma ta'awwala fihi sahibuhu wa tabi'a fihi ba'd al-madhahib wa rubbama kasara al-ba' wa tasawwura al-haitan. Dia kata yang keduanya penipuan iblis ataupun belitan iblis kepada orang yang jahil. Yang ni lagi senang kan? Orang yang jahil ni lagi mudah untuk dia tipu. Syaitan yatala'ab, bermain-main dengan dia, sehingga kan orang yang jahil ni bila dia nak buat baik, orang yang jahil ni bila dia nak buat baik, sebenarnya dia melakukan kerosakan lebih daripada kebaikan. Ibnu Jauzi kata orang yang jahil ni bila dia nak buat baik, dia bagi jahanam tu lebih daripada hak baik yang dia buat tu. Sebab kadang-kadang boleh jadi dia menyuruh kepada sesuatu yang baik dan boleh jadi dia melarang sesuatu yang baik. Sebab dia tak ada ilmu. Boleh jadi benda tu baik dia larang, boleh jadi benda tu tak betul, tapi dia tengok macam betul, dia suruh benda tu. Ni di antara bahayanya orang jahil bila dia nak bercakap ataupun dia nak buat baik.
Okey. Wa min talbis iblis 'ala al-munkir annahu idza ankara jalasa fi majma' yasifu ma fa'ala wa yatabaha bihi wa yasubbu ashabal munkar sabbal haniq 'alaihim wa yal'anuhum wa la'alla al-qaum qad tabu. Dia kata di antara tipu daya iblis kepada orang yang jahil ni, orang yang jahil ni bila dia lakukan al-amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ni, menyuruh pada baik, mencegah kepada yang mungkar ni, kata Ibnul Jauzi, kadang-kadang dia melampau. Dia melampau. Macam mana cara dia melampau? Lebih pada had. Boleh jadi orang yang dia kata, orang yang dia tegur tu sudah bertaubat, tapi dia masih lagi meneruskan kutukan tu. Kan? Boleh jadi dia mungkin niat buat baik, tapi orang yang dia kritik, orang yang dia kata tu mungkin sudah berubah dan bertaubat. Tapi oleh kerana dia jahil, dia anggap kata dosa yang kawan tu buat tak boleh diampunkan oleh Allah. Ini satu masalah. Ramai orang dia menghukum seseorang ni, tuan-tuan kena ingat. Ramai manusia menghukum seseorang hanya kerana kisah silam kawan tu. Kerana kesilapan lampau, cerita lama, tapi yang duk jadi model dia, model tu, walhal orang tu dah bertaubat, dah jadi orang yang lebih baik, dah jadi orang yang lebih saleh, dah jadi orang yang lebih beriman, tapi dia masih mengulang cerita yang lama. Kerana orang yang jahil ni kadang-kadang dia menganggap orang yang melakukan sekali kesalahan, dia akan lekat dengan kesalahan. Kita disuruh nilai satu orang berdasarkan perbuatan lepasnya. Bahkan bukan kata kita nak nilai berdasarkan dosa lepasnya, kita nak buka balik pun tak boleh. Terus itu bila orang tanya tuan-tuan, macam mana nak itu? Tuan-tuan hanya boleh sebut apa yang sekarang, tuan-tuan tak boleh buka apa yang lepas. Sekarang dia berdua yang lepas kita tak tahu. Cukup. Tuan-tuan tengok dia main masjid, tuan-tuan tengok dia bagus, tuan-tuan tengok dia beriman, tuan-tuan tengok dia baik. Bila orang tanya dia tentang tuan-tuan, tuan-tuan cuma memberitahu apa yang ada dan apa yang dia hidup sekarang. Apa yang lepas, apa yang dia lakukan pada masa yang lepas, ditutup oleh Tuhan. Dan kita tak ada hak untuk buka balik. Dia kata cerita dia pernah buat, pernah buat, dengan terus buat benda yang berbeza. Sebab itu orang jahil ni kadang-kadang dia mungkin niat dia cerita tu, untuk nak menyelamatkan orang yang tanya, tapi sebenarnya dia telah membuka aib saudara dia yang mungkin telah bertaubat. Itu apa yang sedang dilakukan oleh iblis pada orang yang jahil. Sebab itu saya dah sentuh sikit untuk mengelakkan kita daripada terjatuh ke dalam kejahilan ketika melakukan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Kita tengok beberapa hadis yang boleh menjadi panduan kita. Satu, dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, kita hendaklah menjadikan perkataan yang keluar daripada mulut kita perkataan yang lembut dan baik. Asal pada al-amru bil ma'ruf ni perkataan yang lembut.
sebagaimana Allah memerintahkan Fir'aun. Allah suruh Musa pergi jumpa Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergi jumpa Fir'aun, sesungguhnya dia turun, dan sebutlah perkataan yang lembut kepada Fir'aun. Bukan mula-mula tu mati dia, kafir, haji, balu. Oh, dan bukan nasihat perkataan yang pertama. Pilihan yang pertama perkataan yang lembut, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku di kalangan kamu seperti seorang ayah yang mendidik anak-anaknya. Sifat Nabi, takdir Nabi itu dia kata apa? Dia kata aku bapa seorang ayah kepada anak-anaknya. Kan? Tetapi ada tetapi juga, pasal kita bila sebut begini. Tetapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu kita boleh menggunakan perkataan yang tegas, bukan kasar, tegas apabila perkara itu bersangkutan dengan hal yang haram. Asalnya kita cakap lembut, tapi bukanlah lembut sepanjang masa. Tapi kalau benda-benda itu bersentuhan dengan benda yang haram, tak ada kompromi. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Nabi bagi tahu kata, kita tak boleh guna bekas yang digunakan oleh orang yang hilang. Maknanya kita gunakan bekas yang digunakan oleh orang yang minum awam dan sebagainya. Jadi kita jangan guna benda lain, kan? Sahabat masa Nabi ucap benda tu pusing, seolah-olah tanya banyak, seolah-olah macam dia nak menekanlah. Nabi kata, dia kata kalau bekas tu Nabi kata tak boleh guna bekas ni. Dia kata kalau bekas tu tipu geri kau macam mana? Tanya. Nabi dengan tegas dalam riwayat yang disebut, walaupun bekas itu digigit oleh tikus, tak ada pilihan. Bila sampai pada puncak perbezaan dengan halal haram, Nabi tak kompromi. Maknanya dalam keadaan tertentu bukan menghalang kita untuk bersikap tegas. Walaupun pada asalnya tidak disuruh menggunakan perkataan yang yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk bersabar dan bermuamalah dengan masyarakat dan menanggung keadaan yang mereka lakukan. Asalnya bila orang itu melakukan kejahatan, kita kena masuk, bersahabat, berkawan dan bersama dengan dia. Asal Nabi kata lebih baik kamu berada dalam masyarakat dan menanggung keburukan masyarakat daripada kamu meninggalkan mereka. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dia lari dan Allah hukum dia. Maknanya kalau kawan kita tu buat dosa, kita jangan tinggalkan dia. Kita benci perbuatan dosa dia, tapi kita tak benci diri dia. Beza tak? Membenci perbuatan dengan membenci orang tu. Tuan-tuan bisa dengar ada satu orang nama Abdullah. Gelaran dia Himar. Ini zaman Nabi. Itu tuan-tuan, sebab kita kadang-kadang bila orang tu buat jahat, kita macam fikirkan dia orang. Zaman Nabi ada satu orang nama Abdullah. Orang panggil dia Kaldan, Imam. Dia ni kaki botol. Tapi dalam duk kaki botol tu, dia suka buat Nabi tergelak. Dia dengan orang kelolong orang. Banyak kali kena tangkap. Pasal dia marah. Tangkap orang kat Nabi, Nabi kata tiba. Duk 3 hari tangkap dia marah, tiba. Pada kali yang keberapa tak tahu.
Orang buat mai kata dia minum. Buat mai kata. Jadi kita beri dia. Sebab dia saya minum. Dalam sebab tu ada satu dua orang yang fayasubbu mati dia. Nabi suruh pukul. Satu dua orang sahabat ni lajak mati dia. Kata Nabi kata diam. Sesungguhnya hamba tak tahu sejauh mana dia kasih pada Allah dan Rasul. Nabi belok, Nabi defend dia, Nabi kata diam, jangan mati. Pukul yang tak salah dia, hukum atas kesalahan dia, tapi kita jangan lebih daripada apa yang Allah kata. Dan sesungguhnya hamba tak tahu sejauh mana Allah dan Rasul dia sayang pada Allah dan Rasul. Nabi benci perbuatan dia, Nabi hukum atas dosa dia, tapi Nabi tak benci orang dia. Kita dengar Allah. Tetapi dia ada tetapi akhilas belum kita bagi dalam penjelasan. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang itu wajar dipulaukan. Asalnya kita kena kawan, asalnya kita bergaul, asalnya kita bersama, asalnya kita duduk sekali, tegur dia, nasihat dia, tak tinggal dia. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu boleh hukumnya untuk kita pulang, boikot dan asingkan. Boleh, dari segi hukum boleh, berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat Bukhari, Ka'ab dibunuh lebih daripada 3 hari, sebulan lebih. Nabi pulang, tak bagi salam, tak jawab salam, tak bercakap. Ka'ab kata, aku tengok muka Nabi, Nabi pusing mengalah. Aku bagi salam dekat Nabi, aku tak dengar Nabi jawab. Nabi pulang Ka'ab. Sehingga Ka'ab kata dunia ni rasa sepi. Maknanya ada keadaan-keadaan tertentu al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar boleh diambil kita boikot buat kejahatan dengan tujuan apa? Islah. Sehingga bila kita boikot, sehingga dia sedar. Lagi dia tak sedar, kita boikot dia. Macam tuan-tuan, bini tuan-tuan tak nak cakap, bantah, tekan, boikot. Bukan hingar dia, jangan cakap. Tapi menipu, janganlah boikot. Dia tak beri murah lagi nasi kau beli kan, tapi tak payah cakap. Senang. Tapi sehingga dia mungkin berubah, mungkin dia keluar rumah tak pakai dulu. Tuan-tuan tak tegur banyak kali tak? Tuan-tuan ambil langkah dini, senang tak cakap. Balik rumah senang. Kemudian dia tanya dia dapat salah apa, beritahu dia tak bertaubat. Hang ni tak nak tahu apa kali dah tak jangan keluar tak kata tu. Hang keluar juga. Dia kata dia berpisah. Okey, kita tamatkan perang dini tu. Layan tadi ya. Jangan buat panggil kan cukup orang pasal tujuan kita nak bagi dia insaf. Bila dia insaf, tapi yang ni pun kita kena tengok keadaan dia. Kalau orang yang di pulau tu dia syok pasal tu, salah satu cara yang Allah ajak laki-laki tinggalkan tempat, tengok tu pulau tu. Boikot kan? Tapi kalau kita boikot tu menyebabkan dia lagi seronok, menyebabkan dia lagi jahat, dia lagi kuat, dia lagi kuat. Dia kata aku dia dah keluar. Maka ketika itu boikot tak boleh. Dia timbang. Sebab itu dia kena timbang antara masalah dengan mafsadah. Kalau kita boikot ni baik lebih banyak pada buruk, terburuk lebih banyak pada baik. Kalau mendatangkan kebaikan, boikot. Tapi kalau buruk tu lebih baik, maka boikot ketika itu haram. Dia bagi lebar dasar. Kita berdoa sama-sama. Ada soalan?
Tak. Ada satu soalan, dia tanya pasal isu KWSP. Seperti yang kita tahu, dana pelaburan KWSP ada yang tak patuh syariah. Baru ini KWSP bagi peluang untuk pencarum kurangkan caruman pekerja hingga 8%. Apakah hukum kalau pekerja itu pilih nak maintainkan sumbangan 11%, sedangkan wujud pilihan untuk kurangkan caruman tersebut? Maknanya dia menyumbang lebih kepada KWSP yang dah diketahui tak patuh syariah. Oh, panjang. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang sampai pada kita secara maklumatnya, sebahagian daripada pelaburan KWSP ini memang tak patuh syariah. Dalam arti kata yang lain, tempat-tempat yang haram. Sebab itu berdasarkan pada pandangan sebahagian daripada ahli dalam bidang muamalat ni, satu dua orang pakar yang sempat kita tanya dan kita rujuk, apabila kita dapat duit KWSP, kita tidak berhak ke atas keseluruhan duit tersebut, kerana dia bercampur di antara sumber yang haram dengan sumber yang halal. Pertama, KWSP ni ada tempat yang tak halal dia invest. Yang tu memang fakta, tuan-tuan boleh rujuk. Memang yang tu disebut. Pasal dia syarikat-syarikat yang melabur ni semua dia ada Suruhanjaya Security yang nilai dia punya patuh tak patuh syariah. So ni untuk orang yang bertakwa lah. Orang yang tak bertakwa dia tak ambil bab lah. Bab ni dia kata duit dia. Apabila ada tempat yang tak patuh, artinya hasil yang dia dapat tu bercampur di antara yang halal dengan haram. Duit dia tu ada daripada pelaburan yang halal dan ada daripada pelaburan yang haram. Sebab itu bila kita rujuk pada ahli-ahli dalam bidang muamalat ni, dan tuan-tuan boleh tengok dalam video-video yang ada, dalam penerangan-penerangan yang dibuat, memang kita kena kira secara detail balik keseluruhan daripada awal kita mencarum tu, dan kita kena tolak setiap tahun dividen yang diumumkan tu berapa peratus daripada sumber yang haram. Yang tu kita kena tolak daripada total amount yang kita dapat, dan kita kena tak boleh guna, kita kena salurkan pada cara yang betul untuk menguruskan wang yang haram. Dia bukan semua yang kita dapat tu kita mutlak kerana bercampur dengan duit yang haram. Itu apa yang dimaklumkan lah. So kalau ada pilihan untuk reduce, kurangkan daripada 11 pergi 8 tu, dia kena pilih yang 8 tu. Kalau dia pilih 11 tu, maknanya dia menyumbang besar pada bahagian yang tak patuh syariah. Dan benda ni tuan-tuan kena buat lah. Tuan-tuan kena kira, ada dia punya kiraan berapa peratus dia punya pelaburan yang patuh syariah, yang halal, yang tak halal. Kena kira daripada tahun-tahun. Kemudian tuan-tuan kena tolak daripada keseluruhan amount tu. Duit yang haram tu tuan-tuan tak boleh guna. Itu hukum. Bukan seketui dah boleh ambil, bawa keluar semua, ambil, enjoy semua. Tak, kerana ada duit yang tidak halal dalam keseluruhan tu. Ni tuan-tuan boleh tengok dalam penerangan-penerangan yang dibuat oleh pakar-pakar keuangan Islam Malaysia. Ada. Dan tuan-tuan boleh baca dalam artikel-artikel yang ditulis. Tapi soalan ni, dia kena pilih yang 8 tu. Daripada sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kata dah lama dah guna dah, tak tahu pergi ke mana, halau apa semua dah, macam mana? Bertaubat lah. Adakah memasang kamera untuk rakaman dikira memutuskan sah salat? Adakah memasang kamera? Adakah kamera ni boleh diubah? Kita ubah tak payah pasang awal-awal. Tiang ni kita tak boleh angkat. Kalau boleh angkat, kita angkat tak tepi dulu. Dia para fuqaha dalam mazhab Syafi'i bahas, dan juga mazhab-mazhab yang lain, bahas tentang terputusnya sah. Misalnya bila kawasan masjid tu penuh. Ni dibincangkan oleh para fuqaha dalam mazhab.
Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kawasan masjid tu penuh. Kemudian orang terpaksa sembahyang luar, terpisah oleh tiang, dinding, disebut juga sungai. Disebut dalam kitab fiqh, dipisahkan oleh sungai. Maknanya ada sungai, kita sembahyang balik sungai tu. Ataupun ada tanah tinggi ke, bukit sikit ke apa ke, yang menyebabkan putus sah, terhalang sah. Boleh selama mana makmum mengetahui pergerakan imam. Makmum tahu tu imam buat apa, walaupun dia duduk tang mana hala dia boleh, dengan syarat tanah tu sekali lah. Kalau dia duduk di rumah dia tahu melalui TV, tak boleh pakai kawasan tu dia maknanya okey. Tapi kalau benda-benda yang kita letak tu kita boleh ubah, dia bukan satu darurat, satu benda yang mestilah. Bagi saya kita elakkan daripada benda yang benda tu boleh ubah. Kalau kita letak boleh memisahkan sah, kan, kita ubah kan, kita ubah. Sebab kalau kita pasang, sebab kita bukan nak rakam lagi, kan, kita bukan nak rakam lagi. Bila kita letak ruang di situ memutuskan di antara dua sah. Adakah dia satu keperluan? Dia belum lagi keperluan yang mendesak. Sekali kalau kita nak pasang, kita bagi tahu minta laluan sikit, kita nak pasang. Dan kebiasaannya memang tak ada masalah lah. Bahagian depan memang kamera orang sediakan untuk kamera. Hak bahagian depan orang tak duduk. Pasal memang orang sediakan untuk kamera, kita jangan bimbang. Hak belakang yang kita kacau sikit pasal orang nak duduk kan. Faham tak bawa tak faham sudah? Okey. Benda-benda tu juga tak termasuk dalam keadaan yang mendesak. Live stream kita kata secara langsung, mungkin kita boleh ambil ruang masa bagi tahu kat ustaz tu jangan start lagi. Pasal muka ustaz tak masuk lagi. Dan ustaz tu pun bukan duduk-duduk tu, innalhamdulillah, dia mungkin nak jawab 1-2 mesej, nak update kat bini dia, kata dia duduk kuliah ke apa ke. Mungkin boleh. Benda tu masih lagi dalam perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan. Kan? Sebab kalau macam tiang macam ni kita tak boleh nak buat apa dah. Kita memang tak ada masalah. Tuan-tuan jangan kata putih ni pasal tiang kan, tapi kamera ni kita boleh ambil masa sikit. Bagi tahu ustaz jangan duk mulai kami nak pasang dulu ustaz. Ustaz tu pun memang dia kata pasang. Yang penting gambar. Kita bagi peluang. Tapi saya bimbang pasal benda tu tak, dia bukan darurat untuk kita letak. Atas alasan tu lah. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pandangan-pandangan orang lain yang kata boleh letak ada alasan, kita tengok pada alasan. Bukan saya kata saya punya betul, tapi bagi saya dia bukan satu keperluan yang mendesak yang mesti kita letak sehingga kesan dia memutuskan sah. Kan? Okey, wallahu ta'ala alam. Okey, satu lagi soalan. Saya ingat yang ni pun kita dah jawab ni pasal tek cicak ni. Tek cicak ni pertama tuan-tuan, dia khilaf pada cicak tu lah. Adakah tek cicak ni najis? Tek cicak tu najis tak? Wallahu ta'ala a'lam. Sebahagian daripada ulama kias cicak ni kepada binatang yang tak berdarah, yang tak ada darah. Ada pun tak banyak, tak memancut. Tak kata kita bismillah tu dua pancut putih halkum marik, tak ada kan. Seperti darah macam kita kata semut kan. Kiah pada benda-benda yang macam tu, maka cicak tu pada pandangan sebahagian fuqaha dia bukan binatang yang bernajis. Dan bila dia bukan binatang yang bernajis, apa yang keluar daripada dia tak dianggap sebagai najis. Sebab dia tak di antara binatang yang satu lain dengan lalat, dengan binatang-binatang yang tak ada darah. Kalau tuan-tuan katok pun tak meramu darah. Ni darah apa ni sampai setimur? Darahnya apa ni cicak. Jatuh daripada atas tu. Tak ada. Jadi ada ulama kata dia tek cicak tak najis. Sebahagian ulama kata dia najis lah. Benda ni khilaf. Sebahagian lagi kata dia najis.
Jadi bila dia jatuh, dia kena pada kita, maka tak sah sehingga kita menghilangkan benda tu. So yang ni benda khilaf. Tapi wallahu ta'ala a'lam. Dari sudut dalil saya, dari sudut dalil kuat hak kata tak najis. Tapi dari sudut selamat, ihtiyat, najis. Senang lah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan wah-wah nak kata najis, tuan-tuan pergi basuh. Tak najis, tak ada masalah. Tak apa. Pasal dalil tak ada. Pasal itu ulama hanya kias. Tapi kalau jatuh tak cicak dalam keadaan masyarakat kata dia najis, tuan-tuan tak payah duk main pula lah. Tuan-tuan pegang tak najis, duk main pula. Tak payah kan. Tuan-tuan pegang tak najis, tak payah. Okey. Cuma sikit, apabila kita pegang tek cicak, adakah batal yang sembahyang? Betul? Tak betul. Cuma tuan-tuan pergi basuh lah tangan. Ni pegang tek cicak, pergi ambil yang mayang ni. Kita pasal apa? Jadi aku pegang tek cicak. Wih, betul? Wih, pegang tek takkan tak betul? Yang kita tahu lah, perkara yang membatalkan riak sembahyang ni sentuh orang perempuan, terkentut, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur kan. Ada sebahagian kata muntah, pengsan, tidur kan. Tak ada pula yang kata pegang lagi. Pegang lagi tu pergi basuh lah. Tapi wuduk tak betul. Teruk daripada tu ada juga. Tapi bukan fatwa lah, pandangan orang lah kan. Yang ni yang kita kata jahil. Kawan tu korek tek hidung, kita lagi nak mayang, ambil yang mayang lain, orang korek tak hidung sah. Yang kawan tu pun sama-sama jahil. Dia kata betul. Wih, takkan tak betul? Jenuh lah. Macam bulan puasa ni, dekat bulan puasa nanti kita mengaji bab puasa. Dia kata tek hidung nak korek tak boleh. Dia kata batal puasa. Dia kata kenyang lah kalau korek. Kita bukan takat kenyang, sengkok. Dia tak faham istilah masuk dalam rongga tu. Ini kita kata jahil tadi, rosak lebih banyak daripada baik. Korek tek hidung ni memasukkan dalam rongga ni, tapi dari sudut akal pun, yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga tu kalau sampai ke bahagian usus dan dia boleh kenyang. Sebab itu fatwa-fatwa ulama seperti masukkan air ubat mata dalam apa dia ni, mata, ubat hidung, ubat telinga, titik masuk dalam telinga, titik masuk dalam mata, hatta akan makan tak ubat sakit jantung bawah lidah, semua tu termasuk dalam perkara yang tidak membatalkan puasa walaupun berlaku kemasukan ke dalam rongga. Dan hujah lain pula, itu bukanlah rongga yang digunakan untuk makan. Ini sampai dibincangkan, terkentut dalam ayak, batal tak batal ayak masuk. Ish. Ini semua fik menyusahkan orang kan. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita insya-Allah kan. Bagi orang yang pegang najis dia bersih dia basuh. Bagi orang yang tak pegang najis tidak membatalkan dan tidak merosakkan salat dia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada talbisu iblis.